Assalamualaikum. Bertemu lagi kita dalam Mak Leha Story. Pernahkah anda terfikir rumah yang anda baru saja sewa, tak sampai 1 hari tiba-tiba ada macam-macam gangguan? Kisah kali ini saya akan menceritakan tentang pengalaman seorang pemuda setelah baru menjejakkan kaki ke rumah baru. Anda dah sedia? Tutup tingkap, tarik selimut. Let them come. Kisah ni dialami sendiri oleh seorang pemuda bernama Ajwad. Ya, handsome kan? Wow. Ajwad ni berumur sekitar 20-an. Dia baru saja berjaya menamatkan pelajarannya di sebuah universiti di Ipoh, Perak. Dengan keputusannya yang agak cemerlang baik akademik mahupun kokurikulum, Ajwad berjaya mendapat tawaran bekerja di sebuah syarikat yang agak ternama di Ipoh, Perak. Ajwad ni seorang yang baik dan agak pendiam. Dia ni jenis yang tak suka dengan suasana yang bising. Dengan gaji yang ditawarkan oleh syarikat tersebut, dia membuat keputusan untuk menyewa sebuah rumah dan tinggal seorang diri supaya senang tidak timbul masalah antara rakan-rakan rumah berkenaan bayar sewa, bayar bil air, elektrik, astro dan sebagainya. Lagipun Ajwad ni seorang yang anti rokok. Kabarnya Ajwad akan mengalami sakit kepala, seakan-akan migraine, sekiranya dia terbau asap rokok dalam jangka masa yang panjang. Dipendekkan cerita, dia pun jumpalah sebuah rumah yang dirasakannya amat puas hati kerana keselesaan rumah itu dan juga berbaloi dengan harga. Selepas bertemu tuan rumah dan dia pun dah lihat semua keadaan rumah itu yang dilengkapi semua peralatan-peralatan asas seperti TV, kuali, peti sejuk, kipas dan sebagainya, dia pun tanpa berfikir panjang terus bersetuju dan terus membuat bayaran deposit serta bayaran untuk sewa pada bulan itu. Setelah membuat persetujuan, dia pun cepat-cepat mengangkat barang-barang dari kereta untuk diangkut ke rumah tersebut supaya lepas ni dia boleh rehat-rehat dan tidur. Setelah selesai mengangkat barang dan mengemas rumah, dia berfikir tentang apa yang dia nak buat lepas ni. Oleh kerana rumah teres yang disewakan ni agak terasing dengan rumah yang lain, dia pun berfikir untuk memasang CCTV dan alat penggera untuk keselamatan sekiranya ada pencuri atau perompak. Maklumlah, malam-malam di rumah tu Ajwad dapat jangkakan memang gelap gelita. Namun duit masih belum cukup. Dia terpaksa tunggu untuk dapat gaji pertamanya dahulu. Sambil-sambil berbaring memikirkan macam-macam benda tu, tiba-tiba Ajwad terlelap di atas sofa yang sudah tersedia di rumah tersebut. Sebaik saja dia sedar, hari sudah malam, dia langsung tak nampak apa-apa. Rumahnya sangat gelap gelita. Dia lupa nak pasang lampu tadi. Tapi dia tak jangka pula rumahnya akan gelap sampai tak nampak apa-apa langsung macam ni. Lepas tu, Ajwad pun bangun, menyeluk poketnya, mengeluarkan handphonenya. Sambil dia membelik-belik telefonnya,
mencari apps untuk lampu suluh. Tiba-tiba dia terdengar bunyi seakan-akan ada seseorang sedang mandi di bilik air. Ajwad yang sentiasa berfikiran positif ni, dia langsung tak menganggap bunyi air itu adalah hasil daripada bunyi hantu ke, makhluk halus ke, apa ke. Tapi dia anggap macam ada orang lain dalam rumahnya. Mungkin ada penyewa lain yang dia tak sedar menyewa di rumah yang sama, yang balik waktu dia tengah tertidur tadi. Oleh sebab tu, dia mengambil langkah supaya tidak menyalakan lampu suluh dan bergerak secara perlahan-lahan dan secara senyap. Dia cuba mendekati bunyi yang seakan-akan orang mandi itu. Semakin lama, bunyinya semakin dekat. Beberapa minit kemudian, dia ternampak dari jauh sebuah bilik yang menyalakan lampu, dan dia yakin bilik itu adalah tandas bunyi air tersebut. Dia pun meneruskan langkah mendekati bilik air tersebut. Patutkah aku tanya siapa kat dalam tu? Sedang dia berfikir, dari jauh kelihatan pintu bilik air itu terbuka. Dia membuat keputusan untuk mengintai siapakah di dalam bilik air tersebut. Sebaik saja dia sampai di pintu bilik air tersebut, dia terus hidupkan telefon dan menghulurkan telefonnya di celah-celah atas pintu untuk merakam siapakah yang berada dalam tandas bilik air. Nakal tahu Ajwad ni. Ish. Lepas tu, selesai saja merakam. Dalam 10 saat video, dia cepat-cepat lari ke tempat yang dirasakan selamat untuk bersembunyi. Terus, dia hidupkan telefon dan mainkan video tersebut. Alangkah terkejutnya Ajwad apabila di dalam video itu menunjukkan paip air langsung tak terbuka. Langsung tiada orang yang mandi dalam tu. Ajwad pun terus berlari ke arah bilik air yang masih lagi berbunyi air tu, lalu melihat ke arah bilik air itu. Sebaik saja pandangan matanya ingin melihat di dalam bilik air tersebut, tiba-tiba sahaja bunyi orang mandi itu hilang. Ajwad terjatuh seketika kerana terkejut. Namun, Ajwad bangkit kembali dan terus berlari mencari pintu keluar untuk tenangkan diri. Sambil dia berlari, tersepak pula penyapu di tengah jalan yang digunakannya untuk kemas rumah tadi. Ajwad terjatuh dalam keadaan tertiarap dan dia seakan-akan lumpuh sementara. Di dalam posisi Ajwad yang tertiarap tu, pandangan Ajwad betul-betul tepat ke bawah meja makan. Alangkah terperanjatnya apabila Ajwad ternampak seakan-akan wanita stroke berada di bawah mejanya. Dalam keadaannya yang sakit dan tidak mampu bergerak, Ajwad hanya mampu menjerit sekuat hatinya sambil menutup mata. Sehingga lebih kurang 15 saat dia menjerit tanpa henti. Tiba-tiba dia terasa tamparan yang sangat kuat di pipinya. Woi, bangun dik, kenapa ni? Ajwad dengan perlahan membuka matanya. Kelihatan rumahnya sudah cerah dipasang lampu dan ada seorang pakcik berkupiah, berjanggut dan bermisai nipis berada di depannya seraya bertanya, "Kau kenapa ni? Nampak hantu ke?" Ajwad mengangguk kepalanya dan menunjukkan jarinya ke bawah meja. Ajwad agak terkejut kerana benda tu dah hilang.
Tadi benda tu ada bawah meja tu pakcik. Tak ada apalah tu. Kau je yang fikir bukan-bukan. Oh ya ke? Tapi tadi... Macam ni lah. Nama Pakcik Harun. Pakcik tinggal kat seberang sana. Pakcik ada kerja ni, kena balik. Kalau ada apa-apa masalah, kamu boleh panggil Pakcik. Ataupun ambil nombor telefon Pakcik ni. Kalau nampak apa-apa lagi, kontak Pakcik ya. Lepas tu, Pakcik Harun pun berlalu meninggalkan rumah tersebut. Ajwad pun dengan mukanya yang agak ketakutan bangun, berjalan perlahan-lahan, mengintai-intai di sekeliling kalau ada apa-apa lagi. Kelihatan seperti tiada apa-apa lagi benda yang menyeramkan. Dia berfikir mungkin itu hanya ilusi saja. Kerana maklumlah, dia baru sahaja bangun tidur dan keletihan. Dia pun tersenyum sendiri. Sambil tu, dia baca business card yang berada di tangannya. Pengurut zahir dan batin pun ada kad bisnes. Hebat pakcik ni, kad pun boleh tahan lawa. Ajwad pun pergi ambil tuala yang masih lagi ada dalam beg besarnya itu dan terus menuju ke bilik air untuk mandi. Masuk je bilik air, dia terus pasangkan shower dan mandi. Dalam beberapa minit, tengah-tengah seronok dia mandi, tiba-tiba dia teringat akan kejadian tadi, menyebabkan dia berasa agak takut. Dia pun memperlajukan mandiannya sambil melihat atas kiri kanan belakang depan. Siap je mandi. Terus dia pecut berlari masuk ke biliknya. Tengah-tengah dia berlari menuju ke bilik, dia terasa seakan-akan ada seseorang mengikutinya. Sampai je di bilik, dengan lajunya badannya berpusing menghadap ke belakang. Kelihatannya langsung tak ada apa-apa. Dia pun mula yakin bahawa ini semua hanya mainan perasaan yang memperbodohkan dia. Oleh kerana hari itu, dia tersangat letih. Dia mengambil keputusan untuk terus tidur. Dia pun terus memakai boxernya, kemas-kemas sedikit katil dan biliknya, dan terus dia mendaratkan dirinya ke atas katil besarnya itu. Dia pun mematikan lampu dengan menekan suis yang berada hanya di katilnya, iaitu di atas kepalanya. Biliknya sekarang gelap gelita dan Ajwad pun menutup matanya cuba untuk tidur kerana esok dia akan memulakan hari pertama bekerja di sana. Sedapnya tidur atas katil besar dan empuk ni. Bilik pun sejuk. Beruntung aku sewa rumah ni. Dahlah murah, berbaloi-baloi. Beberapa minit kemudian, kedengaran bunyi angin yang sangat kuat di luar secara tiba-tiba. Kedengaran juga seperti pokok di luar rumahnya yang bergoncang mengenai tingkap biliknya. Bunyi bising ini menyebabkan Ajwad membuka matanya dan melihat ke arah tingkap. Memang betul ada pokok yang bergoncang di luar rumahnya. Dia buat tak tahu je dan terus sambung tidur. Namun, bunyi bising tersebut memang mengganggu tidurnya. Lalu dia bertindak mengambil parang yang berada di dalam biliknya dan terus menuju ke tingkap. Bila masa pula parang ni ada dalam bilik aku? Lantaklah. Yang penting aku nak tebas dahan-dahan pokok yang bising ni. Sebaik sahaja Ajwad membuka tingkapnya, tiba-tiba muncul satu lembaga berupa seperti seorang perempuan gila sambil gelak-gelak halus macam orang gila yang menakutkan. Ajwad terkejut lalu terjatuh ke belakang. Kelihatan hantu tersebut terbang memasuki bilik Ajwad. Ajwad pun apa lagi, terus buka pintu bilik dan pecut lari. Dalam berlari itu, sempat Ajwad menoleh ke belakang. Kelihatan hantu itu masih mengejarnya seperti seorang perempuan gila yang berlari anak
dan senyum macam orang gila tahap kronik dengan matanya yang bulat dan menyeramkan. Melihat hantu seperti orang gila yang mempunyai ciri-ciri orang gila cukup lengkap itu menyebabkan Ajwab bertambah takut yang teramat, sehinggakan Ajwad menjerit dan pada masa sama rasa macam nak pengsan. Tiba-tiba sahaja Ajwad seolah-olah tersedar dari mimpi dan ternyata ianya memang cuma mimpi. Kerana apabila Ajwad bangun, Ajwad dapati dia sekarang berada di atas katilnya, bukannya di luar. Ya Allah, astaga, mimpi rupanya. Tetapi Ajwad tetap merasa hairan kerana mimpi tersebut seperti bukan mimpi. Rasanya seperti real. Namun Ajwad abaikan sahaja. Selepas mengelamun beberapa minit, Ajwad lihat di tingkap biliknya. Kelihatan seperti sudah subuh. Ajwad pun melihat telefonnya. Ajwad terkejut apabila jam pada telefonnya menunjukkan sudah pukul 7.30 pagi. Ini hari pertama Ajwad pergi kerja. Dia tahu dia tak sepatutnya lewat. Ajwad pun cepat-cepat pergi mandi dan keluar rumah. Dengan menaiki kereta Pro 2 Viva barunya itu, akhirnya tepat pukul 8, Ajwad sampai di tempat kerjanya yang tidaklah jauh mana dari rumahnya. Sebab itulah Ajwad berasa sangat beruntung dapat rumah sewa murah tu. Sampai je di tempat kerja, dia bersyukur kerana bosnya bukan jenis yang garang atau berlagak. Tapi bos Ajwad menyambut kedatangan Ajwad dengan senyuman dan dengan baik sekali. Nama bos Ajwad adalah Encik Nazri. Macam biasa, Encik Nazri perkenalkan Ajwad kepada rakan sekerjanya. Mereka bersalaman. Selepas selesai semua, Encik Nazri menerangkan tentang kerja Ajwad, apa perlu dia buat. Selepas semuanya selesai, Ajwad terus mulakan kerja. Sampai je pukul 1 petang, Encik Nazri ajak Ajwad lunch sama-sama di kedai berdekatan. Maklumlah, hari pertama. Dan Encik Nazri ni memang seorang yang suka mengambil tahu dan prihatin terhadap pekerjanya. Bagi Encik Nazri, penting untuk mengenali ciri-ciri dan perangai setiap seorang pekerjanya supaya setiap pekerjanya selesa membuat kerja. Sambil-sambil makan, mereka bersembang. Ada saudara mara ke kat sini? Ke kamu menyewa rumah? Tak ada tuan. Saya sewa rumah dekat hujung tu Tak jauh pun. Dalam lorong sebelum 7E tu ke? Ya, kat kawasan situlah. Rumah kamu yang paling hujung, belah kanan tu ke? Yang itulah. Kenapa tuan? Macam pelik je gaya tuan tanya soalan tu. Tak. Jap, kamu tidur kat rumah tu ke semalam? Ya tuan. Bimbang datang lewat. Tu yang terus datang tidur sana. Dah lewat ni, jom sambung kerja. Jom. Ajwad berasa agak hairan. Kenapa dengan Encik Nazri ni? Jam di telefonnya masih menunjukkan pukul 1.30 petang. Belum pukul 2 petang. Bermakna belum lewatlah. Tapi sebagai pekerja baru, Ajwad pun hanya menurut saja. Okey, baik bos. Dia pun menyambung kerjanya. Sehinggalah pukul 5 petang. Sebaik saja dia ingin pulang, tiba-tiba Encik Nazri menyapanya. Jap Ajwad. Seeloknya kamu pindahlah rumah lain. Itu sahaja nasihatnya. Ajwad pun pulang menaiki kereta Viva comelnya itu. Dalam perjalanan ke rumah, dia masih lagi memikirkan berkenaan nasihat Encik Nazri tadi. Kenapa bos suruh pindah?
Sebaik sahaja Ajwad tiba di rumah, Ajwad terperanjat kerana semua pintu dan tingkap rumahnya terbuka luas, seperti ada seseorang yang memasuki rumahnya. Ajwad pun berhentikan keretanya agak jauh dari rumahnya dan ingin masuk. Ajwad berjalan perlahan-lahan menuju rumahnya. Dari jauh, Ajwad nampak seakan-akan ada seorang wanita. Wanita tersebut seperti wanita gila yang dalam mimpi Ajwad semalam. Ajwad pun apa lagi, terus berlari masuk kereta. Tanpa fikir panjang, dia terus ke rumah Pak Cik Harun yang pernah masuk rumahnya kemarin. Lebih kurang selepas 5 minit, dia pun sampai di rumah Pak Cik Harun. Rumah Pak Cik Harun kelihatan agak menyeramkan. Namun, Ajwad memberanikan diri pergi ke rumah Pak Cik Harun dan memanggil-manggil namanya. Namun, rumah Pak Cik Harun sebenarnya telah usang, kosong, sunyi dan langsung tidak berpenghuni. Itulah dia kisah yang dikongsikan oleh Ajwad mengenai pengalaman yang dia alami ketika baru menyewa rumah. Pada pendapat anda, siapa Pak Cik Harun sebenarnya? Kalau anda tanya saya nak tanya siapa lagi? By the way, semua gambar dalam video ni hanyalah sekadar ilustrasi sahaja, supaya anda lebih mudah memahami, bukan gambar sebenar ya. Kalau betul-betul Ajwad sehandsome tu, Mak Leha pun sanggup temankan dia duduk rumah tu. Tak kisah ada pasal hantu. Terima kasih pada semua yang dah menonton kisah ini. Maaf sekiranya ada kesilapan, kekurangan. Mak Leha hanyalah seorang wanita yang lemah dan manja, mampu tergoda imannya. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.